Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat. Salam satu hobi, bonsai kelapa. Okey, bersama saya Sahrul Zulkifli dalam channel Sahrul Zulkifli channel. Okey, yang sahabat yang belum tekan tombol subscribe channel saya, bolehlah support saya untuk sama-sama kita tekan tombol subscribe untuk melihat lebih video perkongsian daripada saya tentang hobi bonsai kelapa. Baik, hari ini saya ada kerja. Saya nak pindahkan semayan bonsai kelapa daripada media air ke media tanah. Saya dah siapkan pasu bersama tanah. Saya nak pindahkan 4 bonsai kelapa daripada media air ke media tanah pada pagi ini. Jadi sama-sama bersama dengan saya, menemani saya untuk kita bermain hobi yang lumayan ini. Saya dah ada calon bonsai kelapa dalam media air. Saya ada 4 untuk dipindahkan ke media tanah pada hari ini. Calon yang pertama yang ini. Okey. Ini merupakan kelapa pandan yang berusia 8 bulan. Saya dah semai dalam media air ini selama 8 bulan. So hari ini saya nak pindahkan ke media tanah, tanah dalam pot ataupun tanah dalam pasu supaya pertumbuhannya lebih rancak, lebih subur. Okey, sama-sama kita tengok. Baik, akarnya sudah panjang. Jadi sudah tiba masa akarnya pun sudah matang, ada yang sudah tua. Sudah tiba masa untuk kita pindahkan ke pot yang ada media tanah. Okey, ini calon yang pertama. Okey, kita tengok calon yang kedua. Calon yang kedua kelapa pandan berusia 8 bulan juga. Baik, ini adalah calon yang kedua. Akar pun sudah rancak. Dia tumbuh dengan subur dalam media air selama 8 bulan. Saya melakukan rendaman ataupun semaian dalam media air. So hari ini saya nak pindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Ini calon yang kedua. Manakala calon yang ketiga, ini. Ini adalah baka daripada kelapa gading. Tapi tak tahu mengapa dia menjadi warna hijau. Kerana masa semai itu dia tumbuh warna kuning. Lama-lama dia jadi warna hijau. Atau mungkin saya tersalah labelkan dia. Kita tengok akar dia pun dah subur, perlukan media tanah. Ini adalah calon yang ketiga. Dan calon yang keempat yang saya ada hari ini, kelapa pandan pun, yang ini berusia hampir setahun. Yang ini saya perlu segera pindahkan ke dalam pot yang berisi tanah, media tanah, kerana akarnya sudah diserang oleh lumut. Jadi keadaan ini tidak bagus untuk kesuburan bonsai kelapa ini. So saya akan pindahkan ke dalam pot yang berisi tanah. Okey, saksikan bersama saya. Saya dah sediakan alat-alat hiasan seperti batu, okey, untuk dihias di bawah bonsai itu dalam pasu. Okey. So kita ambilkan pasu ini yang dah ada tanah. Kita buang dulu tanah dia separuh supaya senang untuk kita masukkan anak bonsai kelapa ni ke dalam pasu ini. Proses ini perlu dilakukan berhati-hati supaya tidak merosakkan akar, yang akan membolehkan pokok ini tumbuh subur adalah kita buat kerja dengan cermat. Okey, saya ambil barang sebelah sana sekejap. Baik, bertemu lagi. So kita pindahkan yang pertama. Kita ambil yang dah diserang lumut ni. Saya malas nak bersihkan dia kerana dia senang je hidup. Bila dialihkan ke media tanah, senang hidup. Jadi kita letakkan dalam pasu dalam bentuk yang kita suka. Nak terbalik ke, nak menegak ke, nak melintang ke kiri ke, sisi kanan ke, terpulang kepada kreativiti masing-masing. Jadi saya akan lapikkan batu di bawah ini supaya dia nampak menarik dalam pasu. So saya dah jumpa posisi yang baik untuk kelapa ini. So saya masukkan tanah.
Saya padatkan tanah di bahagian akar supaya dia tidak mudah bergoyang, bergoncang bila ditiup angin. Jika sahabat-sahabat nak mencuba hobi ini, boleh. Kerana hobi ini sangatlah mudah, senang, tapi perlu ada pengetahuan khas bagaimana nak menjaga semaian bonsai kelapa ni sehinggalah dia tumbuh subur dalam pasu seperti dalam yang ada di belakang-belakang saya ni, yang dah saya buat beberapa bulan yang sudah. Okey, hari ini saya pilih batu yang sederhana untuk lapik dia supaya dia tak bergoyang, dan menambahkan dia punya seni lah. Menambahkan dia punya seni pokok ni dalam pasu. Okey, saya dah jumpa dia punya kedudukan. So, secara ringkasnya, beginilah rupa bila kita pindahkan ke dalam pot yang berisi pasu. Batu ni berfungsi untuk melapik batuk kelapa ni ataupun dia punya tempurung tu supaya tak inilah. Baik. Okey, proses yang pertama, pasu yang pertama, bonsai yang pertama dah. Kita cuma touch up dia lagi. Saya akan letakkan di tepi dulu. Kita akan tanam yang lain lagi. Baik, kita pergi ke pokok yang kedua. Kita sama seperti tadi, kita buang dulu pasir di tengah ni supaya kita dapat susun dia dalam pasu kepada kedudukan yang kita mahu. Dan kena ingat, sebelum sahabat pindahkan bonsai kelapa dari semaian media air ke media tanah dalam pasu, kena pastikan akar dah betul-betul tua. Kerana jika akar belum banyak, belum tua, dia akan menyebabkan pokok itu akan mati. So, rugilah kan kita tunggu 3-4 bulan, so pokok tu mati. Okey, pokok yang kedua. Ini saya nak buat style tergantung kerana akar ni agak panjang. So, saya pilih kedudukan menegak yang tergantung di atas akarnya. Perlu padatkan akar tu. Dan gaya tergantung ini perlu lapik batu lah supaya dia tak runtuh, supaya dia tak terbalik bila ditiup angin. Satu lagi faktor yang perlu kita titik beratkan, mengapa perlu tunggu akar tu tua, supaya pokok ni dapat tergantung di atas akar sendiri dengan teguh. Bila akar tu muda, jika akar tu masih muda, so dia sangat lembut. So ini bila kita sebelum saya simpan batu, dia dah kedudukan tergantung dalam pasu. Maksudnya akar ni dah kuat, dah kukuh. Saya pilih batu yang besar sikit untuk lapik dia. So saya pilih kedudukan begini biar dia bertenggek atas tu. Yang ini style separa batuk tempurung, separa sabut. Jadi secara ringkasnya, beginilah kedudukannya di atas batu. Dia bertenggek di atas batu. So, siap yang ni, kita tinggal tacak saja. Kita pergi ke yang ketiga. Okey, yang ketiga. Saya menggunakan tanah hitam biasa di tepi rumah ini. Kerana bonsai kelapa ini tidaklah leceh sangat, memerlukan tanah campuran dan sebagainya.
Walaupun air bertakung dalam pasu, dia tak mati kerana akar itu suka kepada air. Okey. Okey, kita sambung untuk calon yang ketiga. Terjendala tadi kerana tengah rakam video ada sahabat call untuk melihat barang yang kita offer kepada dia. Okey, kita pergi kepada calon yang ketiga. Ini adalah calon yang ketiga bonsai kelapa saya. So kita letakkan dalam pasu mengikut kedudukan yang kita suka. Yang ini saya nak buat sama juga, tergantung macam yang saya dah tanam tadi. Okey, kita dah jumpa dia punya kedudukan yang bagus untuk bonsai ni. Yang ini saya nak buat batu di tengah-tengah. Saya nak buka kedudukan akar dia supaya ada batu di tengah. Saya pilih satu batu yang sesuai. Okey, beginilah kedudukan dia nanti dalam pasu. Kita padatkan tanah di bawah supaya dia stabil kedudukannya. Konsep batu di bawah tempurung kelapa ni kita guna pakai untuk menambah dia punya kreativiti bonsai kelapa kita ni. So, seperti tadi secara ringkasnya beginilah bentuk dia bila kita tacap dengan batu. Saya letakkan di tepi dahulu. Kita sambung untuk yang keempat, itu yang terakhir untuk pagi ni. Masih ada lagi semayan-semayan saya yang belum masuk dalam pasu. Hari ini cukup sekadar 4 sahaja. So, calon seterusnya ialah yang ini. Okey, akar agak panjang jugalah. Yang ini baru nak tumbuh, nanti kita proseskan dia, kita letak plastik yang berisi air supaya akar ni menjadi lebih panjang. Saya nak buat konsep macam tadi juga, batu di tengah-tengah tempurung kelapa dan akar di tepi batu. Kita selipkan saja batu di celah akarnya supaya dia ada sedikit seni lah. Okey, so saya dah jumpa kedudukannya. Kita mula padatkan tanah di bawah akar.
Sahabat boleh pilih batu yang sahabat suka lah. Boleh cari tepi-tepi jalan raya ke, tepi-tepi bukit ke. Batu yang ada corak lebih cantik. Lagilah cantik. Saya di sini tak ada bukit, so saya cari batu tepi pantai je. Jadi seperti tadi, kedudukannya bertenggek di atas batu. So, selesailah proses saya memindahkan bonsai kelapa saya dari media semayan air ke pot yang berisi tanah, supaya pertumbuhan dia lagi subur, lagi cantik, senang kita jaga kan, untuk kita baja dan sebagainya. Okey, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat beberapa koleksi yang saya dah buat tahun-tahun sudah, yang ada dah yang berumur setahun, ada yang berumur setahun lebih, ada yang berumur 9 bulan, 8 bulan dalam pasu. Okey, tak banyak lah, tapi ada, kerana dah banyak dah orang beli, jadi tinggal tak banyak dah. Okey, ini antara koleksi saya lah yang ada. Tidaklah berapa cantik, tetapi bolehlah. Ini yang saya pindahkan semalam. Saya belum siap touch up lagi kerana terlampau akhir semalam, terlampau gelap. Petang sangat dah saya lakukan proses kemarin. Itu tanah yang saya ambil, tanah biasa saja. So tidak perlukan tidak memerlukan tidak perlu cari tanah yang begitu rumit. So cukup sekadar tanah yang ada dekat dengan rumah kita. Tengok kalau dia sesuai, boleh. Okey, saya rasa setakat ni saja perkongsian saya. Jumpa lagi di next video di masa-masa akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, selamat petang. Saya tinggalkan dengan salam satu hobi bonsai kelapa. Jadi inilah hasilnya yang saya sudah alihkan dari media air ke media tanah. Sahabat boleh tengok bentuk dia sebelum dan selepas. Sahabat boleh cuba di rumah masing-masing. Ini pula yang sudah hidup subur di dalam pot ataupun pasu. Yang dua ini berumur setahun lebih. Inilah dua yang saya paling sayang. Orang nak beli yang ni saya tak jual. Yang lain pun sayang juga. Yang lain tu berumur hampir setahun. Okey, sekian saja sahabat. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.